Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Makanan Haiwan 2008. Pertama sekali saya ingin menyentuh pada bahagian 3, iaitu bahagian perlesenan. Saya rasa jika Kementerian boleh mengambil berat tentang proses pengisuan lesen-lesen ini. Selagi seseorang pemohon untuk lesen ini mempunyai kelayakan untuk mengimport bahan makanan haiwan, mereka haruslah diberi lesen itu. Kalau tidak, kita memberi ruang kepada segelintir pengimport yang akan memonopolikan isu pengimportan bahan-bahan makanan haiwan ini. Seperti rakan-rakan saya yang telah mengatakan tadi, kita tidak boleh memberi ruang kepada agensi-agensi seperti ini untuk lebih memberi ruang kepada rasuah di negara kita. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak penyelewengan dan rasuah di jabatan-jabatan lain. Seperti biasa, saya ingin menegaskan di sini bahawa bukan semua jabatan kerajaan terlibat dalam rasuah. Ada pegawai polis yang saya tahu penuh berkhidmat dan baik kelakuannya dalam menjalankan tanggungjawab secara profesional. Dan juga di jabatan-jabatan lain, kita tahu ada yang kumpulan pegawai-pegawai yang tidak berrasuah, tetapi nama mereka juga turut tercemar oleh sebab kelakuan pegawai yang terlibat dalam rasuah. Jadi sebarang rang undang-undang yang dibawakan melalui Dewan ini haruslah ketat dan tidak beri ruang untuk rasuah terus menguasai di hidup kita seperti sekarang. Saya juga ingin sentuh mengenai Seksyen 45 di rang undang-undang ini, di mana saya amat khawatir dan prihatin sebab kuasa yang diberikan kepada pegawai ini adalah terlalu luas. Sebab immunity yang diberi kepada pegawai ini saya khawatir akan disalahgunakan. Rang undang-undang ini juga tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, di mana kita tahu dalam perlembagaan persekutuan all men are equal before the law. Jadi sesiapa yang menjalankan tugas mereka tidak boleh dikategorikan sebagai kategori istimewa yang tidak boleh dihadapkan ke mahkamah. Mungkin apabila seseorang itu membuat serbuan ataupun dengan paksa mengambil sampel untuk analisa, mungkin mereka menyalahgunakan kuasa mereka. Ini tidak bermakna mereka adalah above the law dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Jadi kita kena kaji balik Seksyen 45. Misalnya ahli kimia yang membuat penganalisa di makmal, jika mereka tahu mereka akan terdedah kepada satu dakwaan di mahkamah untuk dengan izin professional negligence, mereka akan lebih prihatin dan serius dalam menjalankan tugas mereka. Seseorang pegawai yang tahu apa juga mereka buat mengenai penganalisa bahan-bahan itu, mereka tidak boleh dihadapkan ke mahkamah sebab ada kekebalan dari segi undang-undang. Mereka tidak akan begitu serius dalam menjalankan tugas mereka. Saya juga ingin menyentuh kepada Seksyen 30 di sini, yang juga nampaknya memberi kuasa yang berlebihan kepada pegawai yang diberi kuasa, iaitu kuasa penyiasatan. Di sini Seksyen 30(2) yang lagi menakutkan Datuk Yang di-Pertua. Dengan ini saya baca, bagi maksud subsection 1, kanun tata cara jenayah hendaklah terpakai dan seseorang pegawai diberi kuasa hendaklah mempunyai segala kuasa yang diperuntukkan di bawah kanun tata cara jenayah. Jadi adakah pegawai ini
ada semua kuasa yang terdapat di kanun acara jenayah kita. Ini tidak boleh dibenarkan sebab di kanun acara jenayah kita, pihak polis ada kuasa-kuasa yang tertentu. Adakah pegawai-pegawai ini juga di bawah akta ini yang diberi kuasa, ada diberi kuasa untuk menjalankan tugas-tugas mereka mengikut kanun acara jenayah, dari segi membuat tangkapan ataupun membuat serbuan dan mengambil sampel-sampel atau search dan sebagainya. Saya khawatir ini akan disalahgunakan sebab pihak polis mereka ada latihan yang tertentu untuk tugas-tugas yang tertentu. Tetapi bagaimana dengan pegawai-pegawai yang diberi kuasa oleh menteri di bawah Seksyen 21 di sini? Kita kena kaji. Saya harap kementerian akan mengambil berat tentang ini. Walaupun rakan-rakan saya yang lain telah pun sentuh, saya percaya kita kena menekankan isu ini supaya kementerian mengambil tahu. Saya juga rasa banyak undang-undang ini memberi kebalan kepada pegawai-pegawai. Seumpamanya saya rasa ada pegawai di Jabatan Peguam Negara, AG's Office, yang sama membuat semua undang-undang ini tanpa mengambil kira keadaan. Dengan izin, we cannot give absolute powers to officers to carry out their duties. I think there will be abuse of power. Kita kena shift, pindah alih daripada undang-undang ini sebegini kepada apa yang lebih liberal. Example, sesuatu pegawai yang ingin mengambil sampel di bahagian versi Inggeris di sini, dengan izin, an officer is authorized to demand and take all measures under the Act. I think that's not, it's giving too much powers to the officers. Dengan izin.